Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muka surat apa? Sebelah. Ain Najih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat sebelah berkitab Jawi. Faslun, pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilang akan dia akan ain najis. Qala, bermula dhabit najis, iaitu engkau kata bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya, melainkan anjing dan babi serta keturunannya. Ni pasal ni nak cerita pasal bab menyatakan najis, ain najis. Najis dan kaifiat, menghilang kaifiat ni cara menghilang akan dia, menghilangkan ain najis. Najis ni iaitu engkau kata mana? Kekotoran. Kekotoran. Dari sudut lughahnya, najis ni ialah suatu yang kekotoran. Dan apa ni yang dimaksud dengan syarak, iaitu kekotoran yang menghalang sahnya sembahyang. Kalau najis maksud dia benda-benda yang kotor yang menghalang sahnya akan satu-satu ibadat semayang. Dari sudut tiada direngangkan, iaitu najis yang tidak dimaafkan kalau tidak direngangkan. Qala, bermula dhabit najis, iaitu engkau kata bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya. Pada ketika hidupnya binatang, melainkan anjing dan babi. Binatang-binatang masa dia hidup maka suci, kecuali anjing dengan babi serta keturunan anjing babi. Makna dia anjing dia berkahwin dengan binatang-binatang yang suci, maka beranak, anak dia tu jadi najis. Tu masuk keturunan. Bermula segala juzuk bangkai. Kok mana pula dah tubik bangkai, iaitu binatang. Binatang, setiap binatang al-hayawanat maitah. Binatang-binatang itu najis. Binatang-binatang bila dia mati maka najis, illa melainkan as-samaku wal jarad. Melainkan as-samak tu kenapa? Ikan kalau terjemuh, tapi maksud as-samak iaitu tiap-tiap binatang di dalam laut. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Benda-benda yang di dalam laut. Maka benda-benda yang di dalam laut itu kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wal jarak tadi. Kalau kaedah asalnya tiap-tiap hak lain daripada itu adalah najis apabila setelah daripada matinya. Habis bahagian
istilah najis. Qala, bermula segala juzuk bangkai iaitu najis sekaliannya, melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Bermula segala juzuk bangkai najis sekaliannya. Tadi kalau binatang tu mati, kalau binatang hidup, artinya apa tu? Bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya. Binatang masih hidup, tolak anjing babi keturunan, maka binatang tu adalah suci. Binatang tu pula bila dia meninggal, mati, hilang roh, bangkai iaitu najis. Bangkai al-maitatu kulluha, tu segala juzuk bangkai iaitu najis sekaliannya, sekalian bangkai, iaitu binatang hak mati yang tidak mengikut syarak. Maksud tidak mengikut syarak ni tidak disembelih secara syarak, maka itu bangkai najis sekaliannya. Bila bangkai hukum dia najis, melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang, kecuali manusia, kitalah manusia. Ikan ni katanya kalau ulama-ulama Syafi'i, binatang-binatang di dalam laut, binatang-binatang dalam laut. Dan belalang, itu dalam hadis Nabi SAW, kecuali maksud dia tidak najis, tidak najis. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Binatang, ni masalah binatang lagi ya bincang. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, yakni anggota. Anggota yang bercerai, mana dia yang cabut daripada binatang yang hidup. Binatang tu hidup lagi, anggota iaitu cabut, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya. Hak hidup hak hidup. Maka apabila dia cerah, putus daripada badang dia, kalau tuang dia tu mati, maka bangkainya. Kalau hidup, sucinya melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci, kecuali bulu binatang yang kita boleh makan. Tuang dia, binatang tu boleh makan, maka bulu itu menjadi suci. Baik. Ni masalah masih lagi bincang bab haiwan ataupun binatang. Jadi mula kaedah dia, iaitu sekalian binatang ketika hidupnya maka suci, kecuali anjing, babi dan keturunan. Habis itu. Kemudian pula, ni ulang nak suka ingat. Kemudian pula, kesemua binatang itu setelah matinya tanpa sembelihan syarak. Tanpa sembelihan syarak. Binatang semua sekali setelah dia mati tanpa sembelihan syarak. Pasal apa ulama sebut tanpa sembelihan syarak? Sebab kalau sembelihan syarak maka suci. Maka najis, kecuali iaitu bangkai manusia dia manusia, belalang dan ikan disebut. Najis iaitu bangkai yang tidak disembelih mengikut syarak, jadi bakar, maka bakar itu najis, kecuali jasad manusia setelah mati tidak najis. Dak kira Islam kafir. Kemudiannya bangkai-bangkai belalang, kemudiannya bangkai-bangkai binatang. Binatang pula, ikan, binatang laut. Yang kedua, ada lagi ni bakal dia tak sebut lah ni. Kena tengok bahasa Arab sikit. Yang kedua, binatang-binatang yang dimakan. Binatang-binatang yang dimakan, binatang yang boleh makan. Apabila mati dengan sembelih maka suci. Binatang hak boleh makan, kambing, lembu, itik, ayam, kalau mati dengan cara sembelih
maka hukumnya adalah suci. Suci binatang tersebut. Binatang-binatang yang tidak boleh dimakan apabila mati, maka semuanya najis walaupun disembelih. Binatang ada boleh makan, bila dia mati najis bangkai, jadi bangkai najis hukum dia walaupun kita sembelih. Lama dak rajin makan kucing, kita melih kali kucing tak. Maka hukum dia najis walaupun sembelih. Pasal apa? Pasal tuang dia tidak boleh dimakan. Okey. Mana ni? Juzuk yang bercerai, bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci. Hukum bulu pula. Hukum bulu pula. Molek bang. Hukum bulu pula iaitu bulu-bulu binatang yang boleh dimakan apabila bercerai. Bulu binatang yang boleh dimakan. Binatang tu kita boleh makan. Ayam, itik, lembu, kambing. Maka bulu dia bila bercerai, setelah bercerai daripada badang dia, binatang tu boleh makan, hukum dia suci. Mana? Bulu binatang hak boleh makan, ia cerai cabuk daripada tubuh, maka hukum dia suci. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan, bila tercabuk daripada badang, maka hukumnya adalah najis. Bulu binatang yang tidak boleh dimakan apabila bercerai, yakni tercabuk, hukumnya adalah najis. Dan dimaafkan daripada sedikit. Kalau hak sikit maka dimaafkan. Okey. Dan begitu juga dimaafkan pada banyaknya bagi orang yang berkubang. Bagi orang yang sibuk dengan benda tu lah. Contoh dia orang naik, orang yang sentiasa naik kuda, yang menunggang kuda. Memang hari-hari dia tunggang kuda, maka adalah bulu-bulu yang nekat, yang payah nak dijaga, maka ulama kata hak gitu pun dimaafkan juga. Tu bulu binatang yang binatang tak boleh makan dia. Adapun sebelum cabut, adapun bulu binatang yang sebelum cabut, maka hukumnya ialah hukum haiwan tersebut. Bulu binatang sebelum cabut, maka hukumnya adalah hukum haiwan tersebut. Kalau haiwan tu masih hidup, hukumnya suci. Kalau haiwan tu sudah mati, maka hukumnya adalah najis. Ingat bulu binatang yang tak cabut, dia duduk kat tubuh, maka masa dia hidup suci. Bila binatang tu mapuh, maka najis. Ada pun segala juzuk yang bercerai, baru masuk segala juzuk yang bercerai. Adapun segala juzuk segala juzuk bangkai yang bercerai, juzuk bercerai daripada binatang yang hidup, baru masuk dalam bahasa Arab. Tengok ke bahasa Arab. Maka adapun juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, maka hukumnya adalah hukum matinya. Juzuk binatang yang bercerai, hukumnya adalah seperti hukum bangkainya. Sekiranya bangkai itu suci, maka suci ia. Sekiranya bangkai itu najis, maka najis ia. Ni kata juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya. Masuk dia kalau hukum juzuk binatang tu cabut, hukum dia macam ke binatang tu mapuh. Binatang tu mapuh,
macam mana hukum binatang tu? Kalau binatang tu hukum dia suci, maka sucilah benda yang bercerai tersebut. Binatang tu kalau mampu hukum dia najis, maka najislah juzuk yang bercerai tersebut. Kucing, bulu dia bulu kucing. Kucing binatang makan ke tak makan? Tak makan tau. Maka bulu binatang yang tak makan kalau cabut najis. Bulu kucing najis lah. Lekat kita atau itu sebut dia lekat kita. Tak, kalau boleh buang maka tidak dimaafkan. Tak, kalau memang payah nak buangnya dan nak jaganya maka dimaafkan. Tu sebut dia sebut bawah tu. Pasal kita memang duk gelewak dengan dia. Tak. Memang gelewak homo bolok memang payah kan nak jaga. Maka ulama kata dimaafkan. Tak. Kalau memang kita tak gelewak pun dengan dia. Tak. Maka itu tidak kena buang. Kena buang. Qala mana dia? Dan bermula tiap-tiap yang cair. Habis bahagian binatang. Ini masuk benda lain pula. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan dia arak, iaitu najis ia. Kullu muskirin. Tiap-tiap yang cair lagi memabukkan. Tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, maka hukumnya adalah arak. Dinamakan dia arak, iaitu najis dia, cair dan mabuk, maka benda tu kita panggil dia adalah arak. Cair mabuk. Bila dia cair dan dia mabuk, maka benda tu adalah najis. Ingat cair lagi mabuk, maka benda tu adalah najis. Bila najis kena dekat tubuh kita, maka kita kena basuh. Cair lagi mabuk. Cair lagi mabuk ni dia panggil arak. Cair lagi mabuk, benda tu dia panggil arak. Ni benda cair lepas tu mabuk, benda tu kita panggil dia adalah arak. Walaupun dok jadi arak lagi. Masa kita mengajar kenapa ni? Mu'allah. Tak? Mu'allah baru masuk Islam. Ya pandai buat arak. Semua pandai buat arak. Tengok. Ustaz, buat arak kita boleh buat tak? Dia boleh buat arak lebih sedap daripada kedai. Pasal kalau kedai dia ada peratus. Arak jual kedai tu dia terang kita kan. Arak jual kedai tu menapa jenama-jenamanya tu dia ada peratus. Kalau ustaz baca ustaz dah ajar baca kalau pegang botol arak tu dia ada kandungan-kandungan kan. Dia ada peratus dia. Ada pun hak kita buat, kata kalau kita buat maka 100%. Mana sebab itulah kalau orang-orang dia ni kalau ada orang pandai buat arak, dia akan beli hak tu lagi. Daripada kedai. Sebab kedai ada peratus. Tu bisa lagi kalau buat diri. Tak, 100% dia buat. Itu dia pun tanya saya. Sebab nak buat arak ni kata, sebelum jadi arak, dia kata macam masuk nasi lah. Dia ajar sesa itu cara buat arak. Dia ajar ke saya sesa. Cara buat arak mula-mula masuk macam nak masuk nasi. Contoh nak buat arak daripada kema. Daripada nasi pun boleh, daripada beras pun boleh jadi arak kok. Nak kema ke, daripada anggur ke, daripada kok pandai buah-buah, hak boleh jadi berlaku proses macam getape penapayang tu kan. Maka mula-mula dia perang. Bila dia perang tak jadi arak gitu, dia akan tubik buih-buih dia tu. Lepas tu dia akan masak. Bila dia masak, maka tubik. Masa proses dia tubik, masa dia masak tu, dia ada satu lapisan di atas dia. Di atas dia. Dia terang kita kan. Lapisan itu kebanyakannya kita ni ambil letak dalam makanan sebab benda tu jadi sedap je. Masa proses arak nak buat tu dia ada satu lapisan di atas.
Tapi dak arak lagi nama dia tu, dak arak lagi nama dia je, terang saja ni. Dan kebanyakan orang bila dia buat arak, memang hak lapisan atas tu dia ambil, letak dalam makanan. Makanan letak dalam nasi ayam. Dari sedap nasi ayam tu. Dak dalam apa nasi dia, nasi minyak. Oh jadi sedap nasi tu. Jadi tanya saya masa tu, apa hukumnya Ustaz? Pasal keluarga saja buat lagi. Tak? Keluarga saja ni buat lagi. Keluarga je hak ayah dia, mak je hak dak Islam lah. Dia Islam dah. Tapi boleh makan tak? Dia buat nasi ayam Ustaz? Dia tanya saya. Saya pun tanya je mula. Dalam pisang tu kalau makan mabuk tau. Pusing kepala tak? Dalam pisang tu dia kata kalau tok dalam air pusing kepala. Tak? Mabuk Ustaz Tapi benda tu tak panggil arak lagi. Cuma lapisan yang tubik lepas kita masak. Yang ketubik satu lapisan tu. Kebanyakannya memang orang ambil tok dalam makanan. Lepas tu saya kata, Ning, benda yang cair lagi mabuk nama dia arak, hukumnya adalah najis. Tu kaedah fiqh. Dia cair mabuk itu hukumnya adalah najis. Walaupun dia kata tak nama arak lagi pasal tak cukup proses lagi. Jadi tak boleh. Hukumnya adalah najis. Dia pun usang pada saya, kalau gitu Ustaz Ustaz jangan pergi makan 4 orang bukan Islam. Kebanyakannya kalau orang bukan Islam Ustaz dia buka kedai jaga tok ni tu. Sebab tu jadi sedap Faham tak? Dia pesan kepada saya ni. Dia kata kalau gitu Ustaz Ustaz pergi makan kedai mana-mana, kalau bukan Islam Ustaz jangan pergi Sebab saya tahu dia memang letak. Tak, sebab benda tu tok memang akan jadi sedap. Dia saya pesan ke Ustaz ni. dia pesan ke saya. Kalau hukum dia najis Ustaz, maka Ustaz tak usah pergi makan Tak, Ustaz pergi makan 4 orang hak Islam, hak betul-betul tahu. Tak. Okey. Itu yang dia pesan kepada saya. Tak, walaupun dia buat benda halal tak. Pasal saya tak tahu, dia ingat anjing babi je tak boleh makan orang. Orang Islam ingat anjing babi tak boleh makan. Ada kawan saya tak kena. Tak, kawan saya dua tu. Kawan saya cerita, dia pergi tak, dekat kawan dia yang bukan Islam. Tak, pergi. Lepas tu dia pun sedia mau orang Islam kau. Okey, mu tak boleh makan benda ni. Dia pun wiak ni. Ni boleh makan kau. Kenapa katok tak boleh makan kau apa? Tak, pasal dia ingat orang Islam kita ni tak boleh makan anjing dengan babi je. Tak, jadi benda-benda lain dia tak tahu. Tak. Maka sebab itulah kita kena dalam bila bagi orang baru masuk Islam ni, kita kena ajar banyak lagi. Banyak lagi kita kena khabar dia. Masa saya ngajar muallah tu lah. Tak, kita berkhabar banyak benda lah. Dia tak tahu ni dalam bab ni. Contoh. Qala, mana dia habis itu. Dan bermula darah iaitu najis sekaliannya melainkan hati dan jantung dan alaqah dan misk. Bermula darah, tiap-tiap darah jami'ud dima'i najisatun. Bermula darah semua sekali adalah najis kecuali beberapa. Dalam bahasa Arab letak 10. Di dalam kitab Jawi kita, melainkan hati, jantung dan alaqah dan mis. Kita baca bahasa Arab sikit. Bahasa Jawi kita sikit. Dia tak 4, 1, 2, 3, 4 dalam Jawi. Bahasa Arab ada banyak. Okey. Semua darah kaedah asal dia adalah najis kecuali 10 kalau dalam bahasa Arab. Napa yang pertama? Hati. Ada dalam Jawi, melainkan hati. Hati terbuat daripada darah, tetapi dia tidak najis setelah menjadi hati. Maka hati tidak najis walaupun buat daripada darah. Dan jantung, jantung tuhal. Walaupun dia kebanyakannya adalah darah, tetapi bila nama dia jantung, maka dia tidak najis. Dan alaqah, alaqah benda alaqah iaitu
janing. Janing tu yang dak bentuk molek lagi. Janing yang dak bentuk molek panggil alaqah. Dah, gugur-gugur tu kan. Dah, orang hak gugur-gugur tu, makanya alaqah janing itu tidak najis walaupun nampak darah. Dan misk, apa benda misk? Dah, kasturi. Kasturi tidak najis walaupun terhasil daripada darah. Okey, dalam Jawi 1 2 3 4. Dalam bahasa Arab ada sambung lagi. Mana lagi? Iaitu darah yang terhalang di dalam bangkai ikan dan bangkai belalang. Darah-darah dah duduk dalam payah nak buang. Dah, dalam ikan ada gak darah. Dah, dalam belalang tu ada gak darah. Dah. Lagi mana lagi? Dah, dan bangkai-bangkai binatang, bangkai kenapa? Darah-darah yang tersekat kerana mati sebab terjatuh. Ada darah-darah coh dalam tu payah tu big. Dan darah-darah yang tersekat kerana mati di panah. Dan mani terhasil daripada darah, tak najis. Dan susu, apabila keluar keduanya, yakni mani dan susu dalam bentuk darah, maka dia tu tak jadi najis. Sepatutnya ia tukar jadi warna lain. Susu patut jadi warna putih, tetapi tubik dia tu tubik warna darah. Maka walaupun warna dia warna darah, nama dia nama susu. Nama dia kena tanya doktor lah. Saya doktor tahu, doktor cek apa ni. Doktor kata ni susu dah ni. Kerana ada proses-proses dia yang tidak bertukar warna. Sepatutnya warna susu warna putih, tapi dalam proses dekat dalam kilang dia tu, kilang dalam dada dia tu, proses-proses pun ni susu dah ni, tapi dia dah nak macam darah lagi, maka hukumnya hukum susu. Doktor kata gitu, maka hukumnya tidak najis, hukumnya adalah suci. Habis bahagian darah kecuali 10. Qala, dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi dan mazi dan air luka yang berubah baunya dan dano dan air melepuh yang busung dan air lempedu dan muntah dan air liur basi. Ni nak khabar. Dan najis juga nano. Kalau orang tanya, dah nano kan hukum dia? Nano khabar lalu. Najis juga nano. Tahi, tahi jelas lah najis tahi. Dan wadi, wadi iaitu kerana letih tau. Kerana letih maka najis. Mazi, najis. Air luka yang jadi busung, itu kata yang berubah baunya, najis. Dano, air dano, nanoh, biasa nanoh dano dak, air dano nanoh dak. Habis itulah hukum bagi kubur-kubur yang kubur yang lama dak. Makanya atas tu bila baru digali, maka hukumnya ialah takut-takut ada air dano jadi najis. Tu air dano. Betulah mak kata kalau kubur hak lama dah ada gali-gali, baru sudah gali, maka atas kat lapisan atas tu ulama kata najis. Pasal kubur tu kubur lama, kita nak gali hak baru, kita pun gali tinggal hak atas. Bila kamu mula ada lagi hak atas. Maka hak atas tu kena jaga sikit kata ulama. Pasal takut-takut tu ada air dano hak daripada tubuh-tubuh orang hak lama-lama ni. Itu kau jadi dano campur dengan tanah. Okay. Dan air melepuh yang busung, air lempedu, muntah, air liur basi yang keluar daripada makdah
iaitu daripada perut. Dah, ahli basiak tubik daripada perut, maka hukumnya adalah najis. Ahli basi ni ahli basi yang warna kuning. Tapi kalau ahli basiak mari daripada atas, tu ulama kata dak najis. Ahli basiak mari daripada bawah, iaitu daripada dalam perut, maka hukumnya adalah najis. Nak tahu mana mari daripada perut, tengok warna ahli basi. Kalau warna ahli basi tu warna kuning, okey, itu memang mari daripada perut, maka hukumnya adalah najis. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, maksud dia air susu binatang yang tak boleh makan. Susu binatang yang tidak boleh dimakan, yang hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Susu binatang tak boleh makan. Susu najis lah. Orang tu kata boleh buat ubat tau. Hukum dia najis asal. Kecuali ulama kata kalau memang tak ada cara lain melainkan kena guna tu, baru boleh guna. Susu rimah, susu apa lagi? Susu kucing dia. Susu rimah dia. Susu kucing ada buat ubat tau. Maka kalau susu binatang yang haram dimakan daging, maksudnya tak boleh makan daging, maka hukum dia asal najis. Dalam masalah buat ubat, kalau memang tak ada ubat lain, melainkan susu rimah, maka boleh guna. Dan mani anjing dan babi, dan suatu yang dikeluar oleh binatang daripada perutnya, ma'dahnya ni perut dia, dan dia kukunya, dikukunya akan dia dikukunya akan dia sesuatu yang dikeluar oleh binatang daripada ma'dah, daripada perut dia, dan dikukunya akan dia, jadi terkang, maka ulama menghukum najis. Pasal kita tak tahu apa binatang. Dan segala asak yang jadi daripada najis yang terbakar, asak tu ya bakom dia bawah tu tahi lembu. Tahi lembu jadi asak. Asak dia tu najis. Kalau sini mungkin tidak jumpa. Tapi kalau negara-negara Arab, dia jumpa. Najis lah. Kena basuh lah. Kita basuh, kita bakar rumput. Macam bau. Bau kan Bau asak lembu. Asak tubik tau. Kita bakar tak lembu tu biar asak. Asak je tu najis. Bau. Kita bau. Bau asak je. Itu bau najis lah mana ni? Asak yang jadi dari apa-apa saja lah. Mana kalau kena baju, kena basuh. Yang terbakar dan segala air bisa binatang. Air bisa ada pada binatang pun najis juga. Air bisa binatang yang luka ada air bisa tau. Maka air bisa dia pun najis. Bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Hak tadi kita bahas banyak-banyak, semua kita kata najis. Kita bahas banyak-banyak tadi tu. Kita kata hukumnya adalah najis. Maka hak banyak-banyak tadi itulah bermula segala najis yang tersebut itu terbahagi atas 3 bahagi. Ya bagi 3. Hak kita dengar sokmo. Pertamanya najis mughallazah namanya, iaitu segala juzuk anjing dan babi dan keturunannya. Nombor 1 dia panggil mughallazah. Mughallazah ni benda berat. Pasal apa nama dia berat? Kerana kaedah nak menyucikannya berat. Tu nama dia mughallazah. Keduanya najis mukhaffafah. Napa nama dia mukhaffafah? Bahasa Melayu panggil ringan. Pasal apa dipanggil ringan? Kerana cara menyucikannya ringan. Mukhaffafah.
iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, tiada makan yang lain daripada air susu atas jalan mengenyangkan. Ketiganya najis mutawassithah. Mutawassithah ni benda pertengahan. Pasal apa panggil pertengahan? Kerana dak berat dak ringan. Nak suci dia tu dak berat dak ringan. Tiap-tiap najis yang lain daripada 2 bahagi yang tersebut itu, iaitu selain daripada mukhaffafah, selain daripada mutawassithah. Baik, kita baca bahasa Arab kejap. Dah, takut ada tinggal dalam bahasa Jawi ni. Hukum susu disebut dah, ada hukum susu. Susu okey sudah dah. Maziwadi sebut dah. Hukum mani ada 3 pendapat. Ada pun mani segala haiwan itu adalah suci ia kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Itulah pendapat Imam Nawawi dan itulah pendapat yang mu'tamad. Suci kenapa ni? Mani haiwan, segala haiwan. Tak, kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Itu pendapat Imam Nawawi dah. Dan ada pun mani manusia itu suci dah. Okey. Pendapat mutamak tadi, pendapat mutamak dah. Pendapat mutamak semua binatang-binatang mani dia hukumnya suci kecuali anjing, babi dan keturunan dia. Pendapat yang kedua ni, pendapat lagi ni. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa manusia air maninya suci, selain daripada manusia itu najis. Itu pendapat Imam Ar-Rafi'i. Pendapat yang ketiga pula kata manusia maninya adalah suci dan tiap-tiap binatang yang dimakan maka suci. Adapun binatang yang tidak dimakan adalah najis. Itu 3 pendapat. Tetapi pendapat yang mu'tamad, iaitu hak nombor 1 tadi, pendapat Imam Nawawi, semua binatang air maninya itu adalah suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Okay, habis. Adapun hukum telur, dalam tak sebut bangali telur. Tak, hukum telur maka suci apabila datang daripada haiwan yang suci walaupun tidak dimakan. Telur mari daripada haiwan yang suci, hukumnya adalah suci walaupun haiwan itu tidak dimakan. Habis. Kecuali telur-telur yang yang bercampur dengan masalah. Seumpama bercampur dengan najis telur dia, buka-buka ada tahi dalam telur, maka hukumnya adalah najis. Habis itu. Suci tak? Boleh makan. Tak, boleh. Telur ular boleh, telur bewok boleh. Telur benda lagi. Telur cicok. Tak. Maka hukumnya adalah suci dia kata. Tak. Walaupun binatang yang tidak dimakan. Tak. Cuma kita liu dengan dok je. Tak, kembang tekak dengan dok je. Tak, dok kembang tekak makan. Tak. Nasi goreng telur cicak se. Tak. Tak. Itu yang disebut oleh ulama. Qala habis dah. Mana dia? Okey, bermula segala najis yang tersebut kita berhenti situ. Minggu depan pula masuk isu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.